Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهمه اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Taala izinkan kepada kita pada tengah hari ini. Sementara kita menantikan azan Jumaat, mendirikan kefarduan Jumaat yang diwajibkan ke atas kita semua, kita mengisi waktu yang ada ini untuk berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah melimpahi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melapangkan dada kita, diberikan kefahaman dan juga diberikan kepada kita kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang telah kita fahami, dan semoga dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini menjadi bimbingan kepada hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripada Allah, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah Ta'ala menerima seluruh amal salih yang kita lakukan, dan Allah jualah yang mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk tengah hari ini tuan-tuan kita akan tengok satu ayat daripada Al-Quran dan beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, pedoman dan pegangan di dalam kehidupan kita. Di dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 67, Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam sepotong ayat, kata Allah, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin, kata Allah. Adapun orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, tiga perkara ni Allah Ta'ala sebut dia mesti dilakukan oleh kita semua. Pertama taubat, kedua beriman, ketiga beramal saleh. Tak cukup hanya bertaubat namun tidak beriman dan tidak beramal, tak cukup tuan-tuan. Kalau tidak, samalah seperti mana agama-agama yang lain. Mereka pun ada ritual kepercayaan, buat sekian amalan ada pengampunan, tapi dia tak beriman dan dia tak beramal saleh. Ataupun ada yang beriman dan dia bertaubat tetapi tidak beramal pun tak boleh. Dia dah bertaubat, dia beriman dan dia bertaubat tapi beramal tidak pun tak boleh. Ataupun juga ada yang hanya beramal saleh dan beriman dan beramal saleh tetapi tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang dianjurkan, yang dituntut oleh Allah Ta'ala, orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, kata Allah, fa'asa an yakuna minal muflihin. Fa'asa, kata Allah, semoga mereka itu adalah tergolong daripada kalangan orang-orang yang berjaya. Kata Al-Hafiz Ibn Katsir, tuan-tuan, perkataan fa'asa, walaupun perkataan itu diterjemah secara literalnya adalah semoga, tetapi ayat itu adalah sudah pastinya kepadanya itu adalah orang-orang yang berjaya. Siapa yang bertaubat, beriman dan beramal saleh kepada Allah, maka itu adalah golongan orang-orang yang berjaya. Allah gelar orang bertaubat, beriman, beramal saleh
Allah kurniakan kepada mereka satu title, iaitu mereka ini pasti berjaya. Pasti berjaya. Baik, kita tengok tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala sebutkan orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh ni berjaya tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita golongan yang bertaubat, beriman dan beramal saleh ni bukan golongan ulama, ni bukan golongan wali tuan-tuan, tetapi ini adalah perbuatan dan golongan para anbiya yang digelar sebagai al-muflihin ni tuan-tuan. Ini adalah perbuatan daripada para nabi yang terdahulu. Para nabi terdahulu tuan-tuan bertaubat, beriman dan beramal saleh. Sebab itu kalau kita tengok dalam riwayat Thauban, Nabi SAW tuan-tuan, sebaik sahaja selepas salat, Nabi akan sebut astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang dibaca oleh Nabi SAW selepas salat. Tuan-tuan bayangkan, taubat itu yang Nabi sebut astaghfirullah tu tuan-tuan, bukan selepas melakukan dosa, bukan selepas melakukan perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan larah. Tak. Nabi buat selepas ibadah. Solat itu ibadah kan tuan-tuan? Solat itu perkara yang diwajibkan, yang diperintahkan. Habis saja ibadah, Nabi astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa Nabi bertaubat tuan-tuan, beristighfar kepada Allah? Sebab istighfar itu dia bukan sekadar memohon pengampunan kepada Allah. Tetapi istighfar kita, taubat kita kepada Allah ni tuan-tuan, adalah perhambaan. Adalah perhambaan. Sebab itu kita kembali, perkataan taubat dalam bahasa Arab disebut sebagai taba. Itu dia punya kata akar dia, taba. Taubat datang daripada kalimat taba. Taba dalam bahasa Arab tuan-tuan artinya adalah kembali, raja'. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah tuan-tuan, itu sebenarnya kita sedang meletakkan perhambaan yang paling rendah, paling bawah di sisi Allah. Sebab kita mengakui kesilapan kita, kita mengakui kelemahan kita, kita menyebut-nyebutkan ketidakmampuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang itulah menjadikan amalannya mulia dan diangkat tinggi di sisi Allah Taala. Sebab itu Nabi beristighfar selepas salat. Sebab itu adalah perhambaan, perhambaan. Dan kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, semisal dalam riwayat Bukhari, Nabi sendiri sebut, wallahi la astaghfiru wa atubu ilaih al-yawm min akthari 70 marrah. Kata Nabi, wallahi, demi Allah, aku sendiri beristighfar kepada Allah dan aku sendiri bertaubat kepada Allah fil yaum, dalam tempoh sehari, akthar min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Sedangkan baginda Nabi itu maksum, sedangkan baginda Nabi SAW itu tak melakukan dosa, tapi Nabi beristighfar. Sebab istighfar dia bukan memohon keampunan, itu sebahagian tuan-tuan, tetapi dia adalah perhambaan. Itu mesej yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, orang ni muflihin. Sebab dia abdikan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dia mengakui kelemahannya kepada Allah Ta'ala, mengakui perhambaannya kepada Allah. Manusia ni sifatnya tuan-tuan hina. Sebab itu kita dengar imam kita baca pagi tadi dalam surah Sajadah, mimma imahin, kata Allah. Manusia ni, dia ni datang daripada air yang hina. Air mani kan tuan-tuan? Air yang hina ni. Jatuhnya air ni tuan-tuan daripada seseorang lelaki atas lantai, dia bukan perkara yang dibanggakan. Dia perkara yang mengaibkan, memalukan. Mana ada orang duk tayang, ni saya punya, saya minta maaf sebab tuan-tuan. Tak ada. Semua orang akan bersihkan, semua orang akan tutup tuan-tuan, hilangkan bekas dia. Sebab dia adalah perkara yang menghinakan. Sebab itu manusia, bila dia merendah tuan-tuan, maka dia menjadi mulia. Sebab itu hakikat diri dia. Sebab itu hakikat diri dia, dia adalah datang daripada sesuatu yang hina. Kita pun dilahirkan daripada tempat yang mengaibkan tuan-tuan. Datang daripada seorang ayah, laluan yang mengaibkan.
Dilahirkan oleh seorang ibu di laluan yang mengaibkan, tuan. Itu hakikat kita. Sebab itu bila manusia merendahkan diri, itu kemuliaan. Sebab dia sama dengan kejadian dia. Dan Allah Ta'ala itu pula maha besar. Sebab itu Allah Ta'ala itu Al-Mutakabbir. Bila Allah Ta'ala membesarkan dirinya, bukan penghinaan, bukan keaiban, tapi itu adalah kemuliaan bagi Allah Ta'ala, sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita datangkan contoh, tuan-tuan. Nabi SAW beristighfar. Sebab itu saya sebutkan tadi, gelaran Al-Muflihin pada orang yang bertaubat, beriman bermasalah ini adalah perbuatan para Nabi. Sebab Nabi sendiri pun beristighfar kepada Allah Ta'ala. Contoh yang lain, tuan-tuan. Contoh yang lain. Kita ambil satu contoh, iaitu daripada, misalnya, kita ambil daripada dalil. Ni tuan-tuan boleh semak-semak sama dengan saya, tuan-tuan. Kita tengok, iaitu, kita tengok daripada surah Sad, surah yang ke-38, ayat yang ke-35. Selain daripada baginda Nabi SAW yang bertaubat kepada Allah, Allah juga merakamkan kalimah istighfar yang diucapkan oleh para Nabi yang lain. Semisal melalui surah Sad, surah 38, ayat 35, kata Allah, qala, dia telah berdoa. Siapa dia dekat sini, tuan-tuan? Di situ adalah merujuk kepada Nabi Sulaiman. Qala, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Sulaiman? Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di. Nabi Sulaiman, tuan-tuan, sebelum dia berdoa kepada Allah, dia kata apa? Rabbighfirli, wahai Allah, ampunkanlah dosaku. Tengok, Nabi Sulaiman pun beristighfar, tuan-tuan, memohon pengampunan daripada Allah Ta'ala. Kenapa sebelum dia berdoa, tuan-tuan, dia beristighfar dulu kepada Allah Ta'ala? Kenapa? Sebab segala hajat manusia ni pelbagai. Ada orang yang nak doa umurnya panjang, ada orang nak rezekinya melimpah, ada orang nak bertemu dengan jodoh, ada orang begitu begini. Hajat kita berbeza-beza, tuan-tuan. Tetapi segala permintaan dan hajat kita ni boleh jadi dia terhalang, terhijab dengan dosa-dosa maksiat yang kita lakukan. Maka asbab kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, Allah ampuni segala dosa yang kita lakukan, maka diangkatlah segala dosa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terhalangnya doa ni adalah kerana dosa. Terhalang doa ni kerana dosa. Jadi Allah ampuni dosa kita, maka terangkatlah doa kita, lalu dimustajabkan oleh Allah. Jadi sebab itu Nabi Sulaiman dia mendahulukan dengan ucapan Rabbighfirli. Itu satu bukti perhambaan dia kepada Allah. Wahai Allah, ampunkanlah dosaku. Mengakui kelemahan diri, mengakui kesilapan-kesilapan, ketidakmampuan kita kepada Allah. Lalu baru diminta pada Allah, wahabli, berikan, kurniakanlah kepadaku mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di, iaitu satu kerajaan yang tidak ada sesiapa pun selepas aku yang memiliki kerajaan seperti itu. Sebab kerajaan Nabi Sulaiman ni unik, tuan-tuan, dan dia satu kerajaan yang luar biasa lah. Dan Nabi Sulaiman minta kerajaan yang dia ada itu tidak ada generasi selepasnya yang setanding seperti kerajaan dia. Dan Allah Ta'ala sebutlah apa kerajaan Nabi Sulaiman tu. Seantaranya yang Allah kurniakan, fasakharna lahurrih tajri bi amri, iaitu kata Allah Ta'ala, kami perkenankan, makbulkan doa Nabi Sulaiman, lalu kami berikan kepada Sulaiman itu ar-rih, iaitu angin, tajri bi amri, yang mana angin itu berjalan mengikut perintah Nabi Sulaiman, rukha'an haitsu asab, yang mana dia pergi ke mana arah sahaja yang hendak dituju oleh Nabi Sulaiman. Berarti Nabi Sulaiman punya kenderaan dia, tuan-tuan, pengangkutan dia waktu itu, sewaktu dia jadi pemerintah, adalah dengan angin. Angin, tuan-tuan, Nabi Sulaiman nak ke sana, angin yang membawanya. Ke sini semuanya dengan angin. Bahkan lebih daripada itu, Allah Ta'ala kata apa? Wasyayatina kulla bana'in banna'in wa ghawwas, kata Allah.
Dan Nabi Sulaiman itu juga boleh memerintah daripada kalangan jin untuk banna'in, untuk membina bangunan-bangunan yang tinggi, wa ghawwas, dan juga untuk menyelam di tengah-tengah lautan. Ini adalah satu keunikan yang Allah Ta'ala berikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Tapi yang menariknya, diawali dengan kalimah istighfar. Diawali dengan istighfar. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, azan zuhur kita awal hari ini, tuan-tuan. Jadinya sebagai penutup, tuan-tuan, sebagai penutup, kalau kita tengok contoh dalam surah-surah yang lain banyak. Nabi Ibrahim pun Allah rakamkan dia beristighfar kepada Allah. Nabi Nuh AS pun Allah Ta'ala rakamkan dia beristighfar kepada Allah. Nabi Yunus AS pun Allah rakamkan dia beristighfar kepada Allah. Nak katanya sifat taubat, beriman, beramal soleh ni, ini adalah sifat para anbiya. Sebab itu Allah yakinkan kepada kita, siapa yang melakukan ini, fa'asa ayyakuna minal muflihin. Allah jamin mereka itu adalah orang-orang berjaya. Berjaya seperti siapa? Para anbiya. Dan inilah perbuatan yang kita kena lakukan dalam kehidupan kita. Cuma saya nak ingatkan pada tuan-tuan, ada satu hadis daripada riwayat Abu Daud, tuan-tuan. Tapi hadis ni dalam keadaan sanad yang dhaif. Baik. Iaitu kata Nabi SAW dalam satu riwayat, okay. Di dalam satu hadis baginda Nabi SAW, iaitu kata baginda Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, membanyak-banyakkan istighfar di dalam seharian-harian kehidupannya, ja'alallahu lahu, maka Allah Ta'ala akan jadikan kepadanya 3 perkara. Pertama, kata Nabi, min kulli dhikin makhraja, pada setiap kesusahan, kesulitan dalam kehidupan dia, Allah beri jalan keluar. Ada saja Allah Ta'ala beri jalan keluar, Allah permudahkan. Datang ujian, Allah mudahkan. Datang kesulitan, Allah mudahkan, Allah beri jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, pada setiap kebimbangan, kekhawatiran dalam jiwa dia, Allah lapangkan, Allah luaskan hatinya, tuan-tuan. Dan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah juga akan kurniakan kepada mereka yang melazimi istighfar itu, iaitu rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa Allah berikan ni, tuan-tuan? Sebab kita ulang lagi sekali, kita punya tema kita hari ni, tuan-tuan, istighfar itu adalah perhambaan. Kita mengakui kelemahan kita, mengakui kesilapan kita, dan kembalinya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, kita ambillah kesempatan hari Jumaat ini. Rata-rata kita kebanyakannya bercuti, mungkin ada yang bekerja, tapi sambil-sambil kita duduk menunggu azan Jumaat. Dan apa sahaja perbuatan yang kita lakukan, sentiasalah kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat darjat kita di sisinya. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.